Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanah Mahmud selaku host Pod Ikhlas pada episod kali ini. So jangan lupa, sebelum tu jangan lupa untuk tekan like video ni, tekan butang subscribe saluran YouTube Yayasan Ikhlas, dan juga jangan lupa untuk tekan loceng untuk mendapat notifikasi video-video terbaru daripada kami. Okey, baiklah. Kita Assalamualaikum Cik Haziq. Waalaikumsalam. Okey, selesa saya panggil apa? Cik Haziq ke Haziq? Bolehlah nak panggil Bapa Haziq, Abang Haziq, Abang Ajar. Jangan bagi pakcik sudahlah. Okey. So, ramai sekarang ni baik. budak-budak dan kat tepi-tepi jalan tu bagi pakcik tau. So kita rasa macam aku muda lagi kot. Itulah kan. Sebabnya saya baru-baru ni saya ada tengok Haziq tercalon kan dalam apa finalis ikon belia influencer bawah KBS kan. Adalah. So, apa perasaan? Sebenarnya memang tak sangka lah apa nama untuk tercalon pun satu benda kita rasa tak sangka lah, sebab rasanya kalau dipanggil influencer kan, saya panggil peluncer. Peluncer. peluncer ni. Dak-dak apa nama bahasa Melayu dia apa, pempengaruh pempengaruh ni nampak macam elit sikit lah. Influencer ni okey lah. So rasanya banyak lah lagi yang lebih layak lah, mungkin yang lagi banyak follower dan sebagainya, tapi yang mungkin lebih impactful, dikenali. Tapi bila kita tercalon ni pun, walaupun mungkin tak menang dan sebagainya, itu pun dah rasa satu penghargaan lah, dan mungkin satu tolakan, satu desakan untuk saya lebih untuk tambah baik. Rasa macam ya aku buat video, buat konten bengong-bengong kan, tapi tercalon macam saya tak puas hati lah, kena ada daya untuk tolak. Soalnya saya ada tengok juga hari tu kan, macam wah benar apa, saya baru tahu sebenarnya ada dia punya apa kategori untuk influencer punya tu kan. Betul. Dia buat yang baru sebenarnya. Tahun-tahun sebelum ni tak ada, tapi mungkin sebab dia jelah kena dengan keadaan semasa sekarang ni, hidup kita dikuasai social media kan. Sekarang ni campak batu kena influencer, batu tu melantun kena influencer lain. Kan? Banyak sangat influencer sekarang ni. Betul. Maksudnya tapi bergantung kepada konten masing-masing lah, ikut niche masing-masing kan. Okey, tu berkaitan dengan influencer lah, dan kita tahu Haziq sebenarnya dikenali dalam saluran ajar kan. So kita nak tanya sikit lah kan, kita nak korek-korek rahsia lah sebenarnya kan, kita nak korek rahsia Haziq. Macam mana sebenarnya Haziq boleh bermula dengan ajar, ataupun cakap satu turning point lah kan. Macam mana Haziq boleh asaskan saluran ajar tu, dan juga siapa sebenarnya yang memberi inspirasi kepada Haziq tu? Ini soalan yang paling common lah yang saya dapat, dan sebenarnya ada banyak versi lah jawapannya saya keluar ikut skrip. Tapi lebih kurangnya macam mana hidup kita ni, kita selalu memang tak dirancang langsung lah. Kadang kita punya masa depan tu kita anggap tu kecil-kecil kan, suruh apa cita-cita. So cita-cita saya dulu nak jadi saintis. Lama lah cita-cita ni punya, lama saintis kan. Daripada sekolah rendah lah sampai ke college. Lepas tu kalau masuk college rasa macam saintis nak kerja apa dah ni, macam payah lah pula. So jadilah engineer. So buat engineering 2 tahun diploma, 4 tahun buat degree, buat dekat luar negara. Saya buat dekat UK, University of Sheffield. Atau bila dah nak grad tu, saya mula datang satu persoalan yang pelik-pelik lah. Kadang-kadang kita macam dihujani dengan macam-macam persoalan pelik. Apa benda ni aku tengah buat ni kan. So antara persoalan yang paling besar adalah apa sebenarnya yang aku belajar sebenarnya, dan apa sebenarnya manfaat ilmu itulah yang aku dapat. Terutama sekali bila satu mungkin krisis lah yang saya nampak, yang tak tahulah mungkin anda pernah rasa ke tak, bila kita bandingkan contohnya situasi maksudnya penerokaan ilmu tu daripada negara maju, contoh negara barat ke, bandingkan negara kita. Contoh waktu saya buat start YouTube tu, waktu tu lebih kurangnya Malaysia belum ada sangat lagi lah the content creation ni, belum nak start, belum nak mula sangat lagi lah. Sebelum PKP lepas tu meletup lah. So ramai orang mula terjun dalam bidang content creation. Tapi bila waktu tu kalau kita nak sebut tentang channel-channel pendidikan Malaysia, lebih kurang kata tak ada. Kalau ada pun channel-channel pendidikannya dia adalah yang berbentuk cara jawab soalan SPM, cara jawab dia sangat formal lah sebenarnya kan. Ada satu krisis lah, iaitu ada ribuan cikgu-cikgu ataupun pusat tuition yang buat konten pasal PMR. So, bila dia tukar je nama PMR tu jadi PT3, teka apa jadi kat semua konten yang pernah buat pasal PMR?
hilang, tak relevan langsung. Maksudnya nak kena tukar semula daripada awal macam tu kan. Semula tukar silibus. Padahal benda yang diorang ajar ni sebenarnya adalah benda yang daripada ribuan tahun lepas. Pythagoras theorem, benda-benda matematik yang membentuk ilmu manusia ni, dia relevan beribu-ribu tahun. Tapi bila you buat content yang you letakkan satu contohnya nama peperiksaan dan ditukar nama tu, ilmu tu jadi tak relevan. Jadi ini macam sangat pelik lah, sangat irony mungkin kita kata. Adakah macam ni, ya. So itu yang saya buat. Okey, saya fikir kena ubah benda ni. Kita kena buat pendidikan di luar buku teks. Maksudnya ilmu tu dia akan sentiasa relevan, tak kira you sekolah mana, tak kira you college mana, universiti mana ke, you cakap bahasa apa. For me, ilmu tu kena sentiasa relevan lah. Jadi ini antara banyak benda yang duk fikir. Sebenarnya duk fikir benda ni sebab tengah stres buat projek tahun akhir ke apa? Projek tahun akhir kan. Waktu ni lah yang waktu orang terus dapat idea. Tengah menaik kan. Waktu dia fikir pasal masalah umat, masalah dunia, masalah falsafah itu ini. So tu umur berapa tu? Masa tu duk fikir-fikir tu. Tahun akhir. Tu umur waktu tahun akhir lah. Tahun ni umur berapa lah, lupa umur sekarang 20-an lah kan. 20 lah kot. 25, 24 yang tu kot. 2017, 2016. Tapi dah start fikir macam tu kan. Maksud saya rasa macam tu agak berat juga sebenarnya kan. Apa yang Haziq fikir tu kan. Maksudnya macam nak fikir satu benda yang nak ubah apa yang biasa orang buat. Dia macam ni, orang muda ni, dia orang suka rebel tau. Dia orang maksudnya dia antara benda yang orang muda ni dia ada darah panas. So dia menggelegak. Dia orang ada satu perasaan yang dia macam nak mengubah bumi, mengubah dunia tau. Tu yang orang kata waktu muda nak ubah dunia, lepas tu dah besar sikit nak ubah keluarga. Lah sekali dah nak mati nazak, patutnya aku ubah diri aku sendiri. Macam tu kan. Betul. Maksudnya so bila dunia ni kita ialah darah rebel mungkin. So kita mungkin nampak ada masalah dalam sistem itu ini. So why not? Maksudnya daripada kita maki Amun, kenapa apa nama content creator Melayu content creator Malaysia buat tak kan? buat? Mana Vsauce Melayu, mana Veritasium, mana PBS Spacetime lah yang bahasa Melayu tak ada. Indonesia banyak. So kita duk maki. So rupa-rupanya patut aku maki diri aku sendiri. Sebab kenapa? Bukan aku yang buat kan? Macam tu kan? Bukan aku yang buat. So mulalah kita buat, ada kamera, ada green screen beli kat Kamda kain dia. Boleh sebut nama ni boleh. Okey Haziq, setakat tu dulu untuk soalan pertama. So saya rasa memang cukup menjawab lah kan. Berkaitan macam mana sebenarnya Haziq ni dapat inspirasi untuk buat saluran ajar tu kan. Okey, sebenarnya Haziq, kita nak tanya tadi Haziq cakap pasal apa konten yang dia relevan sepanjang masa. Sampailah kalau kita meninggal pun ilmu tu still lagi anak cucu kita boleh ikut kan. Maksudnya ataupun kita cakap macam evergreen lah kan. Kita punya tu kan. Sebenarnya untuk hasilkan konten yang evergreen macam tu, macam ni Haziq dapat idea sebenarnya? Dia macam mana? Dia bila kita sebut konten ni yang menarik lah bila kita masuk dalam dunia content creation. Sekarang ni kalau contoh Cik Hasanah sendiri, Puan Hasanah sendiri, suka tengok konten apa? Kalau saya konten macam bentuk video dan something yang genre dia apa? Genre dia saya suka konten yang macam something yang baru. Supaya macam benda tu boleh tambah baik lah saya punya knowledge kan. Genre creator ke apa bukan? Creator bukanlah sebab saya perempuan kan. Tapi sebenarnya kalau saya suka macam ni orang share berkaitan dengan macam contoh public speaking ke. So mungkin agak macam formal sikit lah kan yang tu. Sekarang setuju tak kalau saya kata banyak konten yang orang follow sekarang adalah konten tentang artis. Dia tentang diri tau. Dia adalah konten tentang diri. So maksudnya diri seorang artis. So mungkin dia cantik, mungkin dia kaya, mungkin dia lawak ke apa ke. So apa masalah dengan konten yang berkenaan dengan diri tu? Konten masalahnya adalah diri you relevan hanya untuk beberapa ketika je. Kalau you cantik hanya untuk beberapa ketika je. Kalau you lawak, so akan ada yang lagi lawak daripada you. Kalau you sado ke apa ke, tiba-tiba you sakit. Jadi konten-konten yang berbentuk contoh diri ni, dia hanya boleh relevan sekejap je. Tapi tak konten ilmu. Ilmu ni, konten you maksudnya you buat, orang sentiasa akan nak tengok.
orang sentiasa akan ada demand tu sebab manusia dia punya fitrah dia adalah dia curious. Dia akan sentiasa nak tahu walaupun dia orang mungkin kata aku tak suka belajar ke apa ke, tapi dia orang akan nak tahu sesuatu. Jadi bila kita buat konten pasal ilmu tu, dia memang akan sentiasa relevan berbanding dengan macam-macam niche lain. Kita buat niche pasal contoh niche contoh kamera DSLR ke apa ke. So sekarang ni orang semua dah rakam, dah ambil gambar guna phone. Jadi dia adalah teknologi yang jatuh merudum lah. Macam Nikon, Canon tu semua. So, maksudnya dia ada setengah niche yang kita rasa sangat-sangat hebat, tapi dia akan the giant will fall lah. So gergasi-gergasi ni akan jatuh, ilmu tak macam tu. Betul-betul. So even nak tamatkan dalam sekarang krisis yang kita ada lah, masalah dunia sekarang, masalah manusia sekarang, kita kena lawan dengan robot contohnya. Macam-macam lah kena lawan dengan robot. So nak industri semua robot, so kita kalah dalam macam-macam. Maksudnya satu bidang yang paling selamat daripada robot, cuba teka. Satu bidang paling selamat. Yang paling selamat daripada digantikan oleh robot. Contoh kalau cashier kan, pergi McD ke apa ke, sekarang semua dah guna kios kan. Betul. Yang hantar makanan tu pun dah guna robot kan sekarang. Hantar makanan, waiter dah tukar robot. Apa satu bidang profession yang paling selamat daripada robot? Diganti robot. Selamat daripada robot ya. Cuba teka. Agak luar kotak tu saya. Yang tu ni betul-betul. Profession perguruan. Cikgu. Okey. So cikgu, dia tak ada otak. Kan sebab robot ni tak ada ni kan. Tak boleh nak bayang lah robot ngajar kat kelas ke apa kan. So dia akan straight je lah macam tu kan. Dia mesti tak ada perasaan kalau budak-budak bising ke macam dia tak ada kemanusiaan tu. So ilmu ni dia insya-Allah sangat relevan sampai ke akhir zaman. Baik, okey. Terima kasih Haziq. So saya tu berkaitan ni dia punya point dia adalah ilmu lah kan. So kalau kita tengok kalau benda yang trending ni sebenarnya kan, kalau benda trending ni dia akan sekejap je dekat atas kan. So pada masa sekejap beberapa ketika dia akan jatuh. So akan hilang lah. So tapi ilmu ni yang macam Haziq cakap tadi tu, satu ilmu yang evergreen yang sepanjang hayat lah kita boleh gunakan kan. Okey, kalau kita tengok kan, saya sebenarnya saya tertanya lah Haziq kan, sebab saya rasa inilah adalah peluang paling terbaik lah saya tanya kan. Untuk saya tanya, Haziq buat video ni kan, maksudnya macam konsisten buat video dari segi untuk record, untuk editing apa semua tu, Haziq pecah kepala fikir seorang-seorang ke ataupun memang ada team ada panggil teamwork lah untuk hasilkan konten-konten ajar ni? Dia ada beberapa cara lah untuk you buat content creation. Maksudnya kalau macam sekarang ni ada media-media sosial macam YouTube dan sebagainya, dia sebenarnya apa yang dia buka adalah dia buka jalan untuk you hasilkan konten secara sendirilah. Dan even you boleh jadikan profession yang literally you seorang you seorang dalam video you lah buat skrip semua tu, dan dia betul-betul jadi profession lah. Kalau you buat betul-betul bagus, you memang boleh jadi berjaya dan kaya lah kalau itu yang you kejar lah. Jadi macam saya, untuk apa yang saya buat dulu ada juga maksudnya plan untuk ada tambah volume, untuk letakkan ada penulis skrip ke apa ke, editing lah paling utama, mungkin editing lah. Tapi dia mungkin bagi saya dia kurang economical sikit dia, dan mungkin ada masalah sikit dari segi pengurusan logistik dan sebagainya. Dan satu lagi masalahnya adalah sebab kepala tak sama. Ada you cuba susah nak cari yang sama, susah nak maintain dia lah. punya orang cakap dia punya apa yang Haziq nak bawa lah kan dalam video. Ya, betul lebih kurang. Jadi maksudnya banyak juga yang saya bukanlah nak jatuhkan siapa-siapa yang ada maksudnya yang tengah buat model yang macam dia orang tengah buat ni, tapi dia akan jadi biasanya lah masalah yang you nak uruskan ekonomi lah, ekonomi betul. Sebagai production content lah. So saya banyak juga tengok drama-drama YouTube. So banyak daripada content creator ni, drama dia orang adalah bila dia orang susah nak manage susah nak manage team ke? Editing dan sebagainya. Manage team lah lebih kurangnya. So dia daripada you menghasilkan content education, you kena bergelut lah dengan masalah-masalah manusiawi. Saya pun introvert juga. Jadi dunia konten ni bagi saya macam heaven lah, sebab you lebih kurang macam dream job. You kerja, you buat konten seorang-seorang, you upload, you dapat duit daripada bos you yang you tak payah sebut, you tak payah
jumpa pun Betul, YouTube kan, dia akan YouTube. bayar. Jadi untuk setengah introvert ni macam dream job lah. Sukalah kerja seorang-seorang macam tu. Kerja seorang-seorang, you buat bagus je dapat duit hujung bulan. So bos tak marah you. Okay. Bagi setengah orang mungkin susah sikit lah. Okay, so maksudnya bekerja dalam fikir seorang lah maksudnya kan, untuk Ya, semua daripada penghasilan apa, nak fikir konten apa kan, nak sampai Benar-benar. posting lah. Lepas tu saya tertarik sebenarnya dengan sebelum ni Haziq ada selalu tengok kan dulu PA tu kan. Saya PA tu dulu bercakap kan. Kalau saya ingat lagi video-video Haziq yang lama, yang baru, yang lama-lama, yang mula-mula Haziq buat kan. So PA tu apa sebenarnya dia punya function dia? PA ni dia untuk bersembang dengan Haziq dalam video. Bagi personalized educational automated helper. Tapi nama canggih. Nama sebelum tu saya rasa assistant kan. Dia terletak pada assistant. Boleh ingat dah. Saya ingat sebab saya tengok video Haziq. Subscribe. Saya lupa dah. Follow lama tak subscribe tak adalah. Kantor kan. Dia macam mana? Bila you buat lah, untuk saya punya apa yang saya fikir, dia better kalau you ada identity lah. Identity. So identity you banyak benda yang you boleh buat sebagai identity. Paling simple sekali adalah muka you lah. You punya wajah you adalah identity you sendirilah. So maksudnya banyak orang yang buat content dia voice over. Maksudnya konten dia tu dia tunjuk Suara macam je gambar lah. bergerak, ada suara macam tu. dia. Itu susah sikit nak maintain dia punya interaction sebab dia tak identiti Orang dia tak sikit kenal sangat. dia macam tu. Suara. Identiti dia pada suara. Kecuali Suara suara saja. dia memang unik sangat lah. Memang sangat unik. So muka you adalah identiti you. So ini yang sebenarnya kita nak ketengahkan. So bukan setakat konten. Orang nak tengok juga identity of the channel. Kalau contoh channel tu adalah dia suruh Google baca skrip, payahlah. Macam apa benda aku tengok ni kan. So antara yang saya buat adalah sebenarnya untuk ada maskot lah. Untuk ada maskot, satu identiti jugalah. Betul. So maskotnya adalah robot comel. Robot comel nama PA. So kenapa buat dia robot comel? Sebab kalau orang nak marah, so dia macam aku nak marah channel ni, tapi robot ni macam comel lah, tak jadi nak marah. Faham. Kadang dia macam, tapi dia tak bercakap sekarang ya Haziq. Haziq macam saya tengok dia dah macam start ada Haziq buat tulisan je dekat PA Dia kan. dulu tak bercakap sebenarnya. Oh ya ke? Sebab kenapa saya pernah dengar dia macam bercakap macam robot je. Ada je. Ada kan? Pernah je ada sampai kan? sekarang pun ada bercakap je. Pernah ada. Nanti saya beritahu dia suruh cakap. Oh, saya suruh bercakap kan? Itulah. Tu PA. Cerita pasal PA. Tu tak boleh nak bawa lah kan. Sebab PA tu adalah identiti secara maya sahajalah kan. Dalam video je lah kan. Mungkin akan ada jadi betul-betul keluar kan. Pakai maskot PA. So nanti Haziq datang sekali lagi dia tengah PA. Okey, baik Haziq. Jealous pula. Jealous pula. Okey, baik. Tu berkaitan dengan ajar lah kan. Okay, sebenarnya kita nak tanya juga Haziq lah macam mana dengan, sebab Haziq kita tahu Haziq bercakap berkaitan dengan pendidikan di luar buku teks, tapi ada juga kadang Haziq sebut pasal pendidikan negara kita lah kan. Sebenarnya ada isu-isu. Dia marah tak bagi cakap. Dia marah tak bagi cakap sebab isu semasa. Okey, isu yang terbaru sekarang ni kan, yang apa orang cakap tengah hangat sekarang ni, berkaitan dengan seorang guru yang diberi surat amaran untuk ni lah kan, berkaitan dengan pendidikan lah. So apa komen Haziq lah kan terhadap isu tersebut lah. Dia multifaceted lah, banyak sangat lah dimensi isu ni. Saya sendiri bukanlah dalam bidang perguruan tu. Dari bidang perguruan ni dia sangat-sangat kaya lah. Maksud saya kaya dengan berbagai-bagai kisah macam-macam. Maksudnya orang itu ada isu ini, orang itu ada pandangan begini, itu dan sebagainya lah. So profession perguruan antara mungkin yang paling rich lah, yang paling banyak kita boleh jumpa macam-macam perkara. Tapi mungkin antara terselit juga dalam isu tu yang menarik adalah maksudnya untuk bincang tentang syllabus lah. So syllabus ataupun isu daripada dulu sampai sekarang, isu contohnya belajar sebab peperiksaan, apa sebenarnya yang kita nak capai daripada pendidikan rendah dan sebagainya. Wajar ke kalau kita jadikan pendidikan kita ni
berpusat, dia punya penilaian secara maksudnya besar-besaran yang berpusat daripada SPM, PMR, P3 tu adalah isu yang relevan lah daripada dulu sampai sekarang, ataupun merobotkan anak-anak dengan maksudnya grade-grade. Mungkin satu benda yang menarik dalam isu sekarang ni adalah kalau kita tengok dari segi contohnya panggil silibus matematik lah kot, silibus matematik untuk darjah 1. Bagi saya sini dah tengok lah buku apa nama buku matematik tu lah. Darjah 1 tu. Dan saya boleh faham kenapa orang dia jadi rasa macam cuak lah bila dia tengok benda tu. Tapi sebenarnya saya sokong lah sebenarnya nak mudahkan cerita saya sokong silibus tersebut. Bagi saya itu adalah silibus yang dia boleh mengubah tanggapan masyarakat tentang matematik, dan dia mungkin boleh menyelamatkan kita pada masa depan. Dengan startnya silibus tu daripada darjah 1. Sebab apa? Macam mana? 18 tolak 9 berapa? 18 tolak 9 18 tolak 9 berapa? 18 tolak 9 9. Ketak sangat. Tak sebab saya Nervous sangat. 9. Okey. Kenapa? Macam mana boleh tahu 18 tolak 9 9? Apa yang berlaku dalam otak bila buat pengiraan tersebut? Kalau saya akan kira berapa tambah 9 jadi 18. Okey. So, So maksudnya kira dalam otak tadi 9, 10, 11. Tak, saya tak kira macam tu. Saya tolak. Okay. So kalau 18 tolak 9, saya lah apa yang bermain dekat dalam fikiran saya tu. So berapa yang tambah 9 dapat 18? Betul tak kalau saya sebut sebab kita dah hafal? Sebab dia dah kita dah hafal. Betul, boleh jadi juga. Okay. Betul. So ini adalah satu persoalan, kiranya satu titik tolak lah yang saya mungkin nak ketengahkan, bahawa sebenarnya banyak dalam matematik ni yang kita diajar atau waktu kita kecil tu, darjah 1 dan sebagainya, kita diajar dengan air mata. Kalau ingatlah, saya memang setiap kali matematik memang menangis lah. Betul, saya dulu masa sekolah, nak cakapnya saya rasa cikgu matematik paling orang budak-budak takut lah kan. Sebab saya pernah kena, ada kawan saya tu ada kisah ni agak macam tragis sikit lah kan, tapi dia macam mana kawan saya sampai pengsan kena tegur dengan cikgu matematik. Dia punya takutnya tu kan dekat cikgu matematik. Ya. So apa Haziq kongsikan? Macam yang saya belajar dulu, memang matematik ni saya nangis lah. Tapi sebab apa saya nangis? Bila ingat balik, saya nangis adalah sebab saya nak cram. Aku kena ingat 18 tolak 9 9, 18 tolak 9 sebab 9. hafal kan? Sebab hafal. Ataupun satu cara lain yang kita kena buat adalah kena kira guna jari lah. Betul. Tapi kira guna jari sangat-sangat problem, terutama sekali waktu peperiksaan. Sebab dia sangat slow tau. Sangat slow. Okey, jadi sampai satu tahap yang bila kita dah internalize banyak benda ilmu dalam hidup kita sekarang yang kita dah internalize, kita tak fikir pun betapa susahnya kita waktu kecil-kecil dulu untuk belajar. Okay, so antara yang paling utama sekali adalah 18 tolak 9 ni lah. So benda-benda yang kita bila fikir balik, kita diajar dengan air mata sebab kita kena cram, kita kena paksa, kita kena hafal. Dan matematik ni adalah selama kita belajar dekat sekolah rendah, dia adalah pemaksaan. Dia adalah brute force orang panggil, adalah kita paksa. Nak hafal sifil tu saya rasa hafal Haziq. Sifil, hafal sifil paling saya rasa macam masa sekolah dulu paling crucial lah kan. Maksudnya budak-budak memang boleh jadi tak datang sekolah tau sebabnya takut sebab tak ingat sifil tu. Ya, betul. So dia adalah hafal. So matematik ni dia akan jadi benda yang kita macam mana, bila you masuk sekolah, you masuk college, so dia adalah matematik adalah prosedur. So you kena hafal prosedur, you kena buat prosedur betul, setiap step kena betul, jangan silap. Okey, jangan silap negatif, jangan silap titik perpuluhan. So itu adalah matematik. Sampailah saya kenal dengan seorang yang dia punya latar belakang pendidikan dia daripada kecil dia start belajar. Silibus yang diketengahkan sekarang ni sangat-sangat berbeza cara dia pandang benda. Sebab apa yang dia buat adalah 18 tolak 9 tu, 9 tu problem kan? Betul. Dia jadikan 10. Dia jadikan 10. 10 tu adalah nombor yang senang nak handle kan? Betul. So dia akan jadi 19 tolak 10 dapat 9. So dia diubah. So apa yang dia buat adalah diubah soalan tu. Dia manipulate, dia boleh belasah. Tapi janji dapat juga dia boleh punya belasah jawapan masalah tu. Jadi ini satu cara pandang matematik yang sebenarnya bila saya kenal bahawa saya tahu, macam mana kau boleh buat macam ni? Macam mana kau boleh satu masalah tiba-tiba kau boleh, okey, kita kena kita ringkaskan. Okey, soalan payah sangat ni, kita ringkaskan, kita simplify, potong. Pandang dia, macam mana kau boleh fikir macam ni? Beza dengan saya dengan dia adalah sepanjang saya dekat sekolah, matematik adalah maksudnya benda yang paksa.
paksa ingat, paksa buat prosedur. Bagi dia matematik benda yang kreatif. Maksudnya dia boleh selesaikan masalah dengan cara dia tengok soalan, macam mana aku nak main dengan soalan ni bagi dia jadi senang. Faham, dia pandai pandai tackle soalan tu lah kan. Ya, kenapa tu tahun benda bila Haziq? Ini kat college. Bila saya A+ waktu SPM. College saya problem matematik, universiti nyawa-nyawa ikan Nazak. Nyawa ikan. Sebab you punya pendekatan, you nampak matematik ni sebagai benda yang you paksa. Betul. It can only help you so far. Dia boleh pergi sampai college je. Bila you pergi universiti, saya kat UK tu memang you jumpa budak-budak yang you anggap genius, semua fikir benda sama. Semua fikir bahawa masalah, kita ada masalah. Benda first, kita bukan masalah tu nak selesaikan, bukan kita brute force, kita prosedur, kita ikut itu, kita kena, jangan silap. Bagi diorang masalah ni adalah benda yang diorang boleh manipulate secara kreatif. Dan itu yang kenapa saya kata silabus ni boleh selamatkan generasi sekarang. Adalah sekarang ni adalah waktu work smart not hard. Kalau you you work hard, you akan macam mana? You akan ketinggalan jauh. Faham, semuanya berbeza lah kan dengan zaman kita dulu. Sebabnya mungkin sebab satu minda sejarah kita masa kecil tu kan, kita jadi mindset matematik tu susah dan benda tu sampai dia dibawa warisan ke warisan lah, maksudnya adik-adik kita yang kecil pun rasa macam tu juga kan. Okey, matematik susah, dia tak fun. Silabus sekarang dia akan boleh buat matematik ni sebagai satu puzzle, benda yang dia boleh jadi fun. Sebab dia benda yang ada banyak cara jawab untuk dapat jawapan yang sama. So itu yang saya rasa. Banyaklah masalah dalam sistem ke apa ke, tapi jangan buat benda ni jadi masalah. Silabus ni bagi saya jangan buat dia jadi masalah. Kalau mungkin masalah cikgu-cikgu nak sampaikan, latih cikgu. Masalah dengan masyarakat, latih masyarakat. You buat konten ke, you buat bimbingan daripada mak-mak ayah ke untuk literally you ubah. But ini memang susah je revolusi dia, you kena ubah masyarakat. But I want to fight this fight. Tak kisah. Okey, baik Haziq. Terima kasih. Okey, itu adalah pandangan Haziq berkaitan dengan kita punya isu semasa sekarang lah. Okey, baik Haziq. Okey, sebelum tu suka saya ingatkan kepada penonton untuk sama-sama like video ni dan juga jangan lupa subscribe saluran YouTube Yayasan Ikhlas dan jangan lupa tekan loceng dekat bawah tu untuk dapatkan video-video terbaru daripada kami. Okey, baiklah Haziq, terima kasih. Saya rasa terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Pod Ikhlas pada episod kali ini. Terima kasih berkongsi juga pengalaman Haziq dalam ajar dan juga berkongsi idea-idea lah kan. Saya rasa tu apa yang Haziq share tadi pun adalah idea-idea lah yang saya rasa boleh diketengahkan jugalah kan. Okey, baiklah Haziq, terima kasih. Terima kasih banyaklah sudi jemput saya ke Okey, terima kasih Haziq juga. Okey, baiklah. Okey, itu sahaja. Sekian daripada saya, Hasanah Mahmud selaku host Pod Ikhlas pada episod kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.